Terima kasih rakan kita Muammar dan Norintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa Auda, kita akan kongsikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, kita mengharapkan apa jua aktiviti dan juga urusan bis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Dan ke mana jua bis kita pergi ya, kita mengharapkan bis kita dalam keadaan yang baik dan juga sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ada saya bacakan satu makluman yang mana pihak julangan titah Rumah Panjang Kampung Melilas ingin memaklumkan bahawa tidak ada pelawat-pelawat dibenarkan masuk ke Rumah Panjang Melilas buat sementara waktu. Dan ini juga terkandung ya daripada pihak Rumah Besar Kampung Sukang dan Rumah Panjang Biadung Ulu yang mana juga tidak dapat menerima pelawat-pelawat dan insya-Allah akan ditetapkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kepada pelawat-pelawat yang bakal melawat ke rumah-rumah panjang ini. Namun demikian, kepada pelawat-pelawat yang masih hendak pergi ya ke rumah panjang ini, bolehlah terus ya berhubung dengan ketua-ketua kampung di sana dan juga mematuhi segala SOP dan juga hendaklah menulis nama mereka dalam buku yang telah pun disediakan, dan ini adalah bertujuan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 yang berlaku, yang mana memandangkan penduduk-penduduk yang tinggal di kampung pedalaman adalah kebanyakannya terdiri daripada warga emas. Baiklah, itu dia satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. COVID-19 yang masih berlarutan menjadikan wanita ini lebih cekal dan terus tabah dalam menerokai bidang perniagaan makanan secara dalam talian demi kelangsungan hidup tanpa mengeluh atau menyalahkan takdir. Berbanding dengan pendapatan sebelum musim pandemik ini memang jauh berbeza. Ini kerana majlis-majlis sambutan bagi acara-acara keramaian banyak diadakan. Pada awalnya, memang perniagaan merundum perlahan dengan adanya perintah langkah-langkah pengawalan dan arahan teranah di rumah dari pihak kerajaan negara kita. Bagi Puan Lidiawati binti Awang Damit, ibu kepada 4 orang anak ini merupakan seorang peniaga dalam talian sepenuh masa dengan menjual kuih-kuih dan pelbagai makanan masakan bermula dari tahun 2013. Berkongsi pengalaman beliau semasa musim pandemik ini memang merundum perlahan pada awalnya. Di samping menjual kuih-muih ini yang sememangnya mendapat sambutan baik daripada kebanyakan penduduk di daerah Belait, beliau juga menerima tempahan untuk pelbagai masakan seperti kari ayam, ikan masam manis, nasi goreng kampung, mi goreng dan nasi lemak setiap hari. Dalam industri ini, beliau cuba mencari kelainan dan baginya tiada istilah tiada pembeli kerana jika produk yang dihasilkan menarik dan berbaloi di mata pelanggan, pastinya akan ada pembeli. Assalamualaikum Auda. Kali ini saya akan membuat pendekatan melalui panggilan virtual bersama seorang peniaga dalam talian bagi mengikuti perkongsian beliau dalam meneruskan perniagaan makanan di musim pandemik ini. Tetaplah bersama saya, Nur Hanani. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila kongsikan pengalaman Puan dalam industri perniagaan makanan secara dalam talian.
semasa sebelum musim pandemik dan di musim pandemik ini. Pengalaman saya semasa musim pandemik ini amat ketara perubahannya lah. Di mana kalau sebelum pandemik ini melanda, saya menerima banyak tempahan dari guru-guru sekolah, pekerja dari syarikat swasta dan juga tempahan untuk majlis-majlis seperti majlis tahlil, doa arwah, majlis doa selamat, majlis pernikahan dan sebagainya. Jadi bila berlakunya pandemik ini yang mana kebanyakannya semua bekerja dari rumah, majlis-majlis pun ditiadakan, tempahan pun berkurang. Walau bagaimanapun masih juga ada yang menumpah untuk makan sendiri sajalah. Perbezaan dari segi pendapatan dan permintaan tempahan dari para pelanggan masa pandemik ini macam mana? Perbezaannya memang ketara lah, yang mana semua jenis majlis pun ditiadakan, jadi pendapatan itu pun berkurang. Apakah jenis-jenis kuih dan makanan yang selalu mendapat sambutan laris manis dari para pelanggan? Kuih muih yang selalu mendapat sambutan ialah seperti kuih nona manis, calak daging, kuih kusoi, kuih lupis, cheesecake, kek pelangi, dan macam-macam lagi lah. Jadi masa musim pandemik ni pelanggan masih je menempah untuk hidangan bersama keluarga lah. Apakah cabaran Puan semasa meneruskan perniagaan makanan secara dalam talian pada masa ini? Cabaran semasa pandemik ni banyaklah. Salah satunya di mana kalau waktu kelas sekolah sudah bermula, saya akan membagi-bagi masa untuk mengajar anak-anak di rumah. Selain dari menjual dan mengambil tempahan dalam penjualan makanan ini, adakah Puan membuat perkhidmatan penghantaran terus ke rumah? Untuk penghantaran pula, kami akan membuat penghantaran percuma bagi kawasan yang terdekat sahaja. Manakala yang jauh seperti di luar daerah, mereka dikehendaki mengambil sendiri di rumah mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Semasa membuat penghantaran perkhidmatan delivery ke rumah, apakah tindakan arahan BIS kita agar terus mengekalkan langkah-langkah SOP dengan pelanggan? Untuk perkhidmatan delivery, kami akan meminta pelanggan kami untuk menyediakan satu tempat khas untuk meletakkan kuih yang dihantar. Tiada perjumpaan dibenarkan. Sebelum berpisah, mungkin ada sedikit kata-kata semangat dan nasihat dari Puan untuk peniaga-peniaga dalam talian yang lain di musim pandemik ini. Sila kongsikan Puan, silakan. Untuk peniaga-peniaga online di luar sana, jangan berputus asa. Teruskan usaha BIS kita. Sebenarnya masa pandemik ini banyak yang mahu menempah, memandangkan ada juga yang tiada masa untuk memasak, untuk membuat kuih dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Lidiawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebabkan semasa musim pandemik ini, sebilangan besar penduduk daerah Belait teranah dalam rumah, memandangkan anak-anak hanya membuat pembelajaran mereka di rumah secara dalam talian, dan para ibu bapa yang bekerja pejabat kebanyakannya membuat kerja-kerja dari rumah yang istilah lainnya dipanggil work from home. Sehubungan inilah, para peniaga makanan dalam talian menjadi sasaran komuniti teranah di rumah bagi memudah dan menjimatkan masa mereka demi menyelesaikan tanggungjawab kerja dengan pihak pejabat masing-masing dari rumah, yang juga dalam masa yang sama memantau pembelajaran anak-anak mereka. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus mampu menumbuhkan sikap positif, optimis penuh harapan dalam mencari rezeki untuk masa depan yang lebih baik, kerana hidup perlu diteruskan.